untuk siapa yang dah ada dan bawa balik buku teks, boleh tengok buku teks muka surat 212, 213, 14, 15, 16, 17. Nampak banyak tak kita nak belajar hari ni? Dia nampak macam banyak tapi sebenarnya dia sikit je. Dia memang sikit-sikit sebab tajuk ni pun awak dah belajar sebenarnya dalam fizik. Sesarai. Tapi cikgu tak tahulah in terms of fizik apa yang awak belajar. Cikgu dah tak ingat dah, fizik dah tinggal lama dah. Cikgu memang tinggalkan fizik lepas daripada form 5. Cikgu tak suka fizik. Okay. So hari ni macam cikgu janjikan kita akan masuk ke bab baru iaitu bab 9. Kita ada 2 lagi bab. Okay, bab 9 dan bab 10. Bab 9 ni tajuknya adalah gerakan pada garis lurus. Okay, dan apa yang kita nak belajar hari ni benda simple je. Okay, untuk yang siapa yang tak ada buku teks, cikgu zoom sikit supaya nampak. Alah, terzoom banyak pula. Okay, so hari ni kita nak belajar tentang sesaran. Apa perkara penting tentang sesaran yang kita nak tengok? Okay, yang berkaitan dengan sesaran hari ni kita nak tengok. Pertama, okay, kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan sesaran. Menurut persepsi ADMAT okay, maksud sesaran dalam konsep ADMAT. Okay, kemudian kita nak belajar kaedah menentukan sesaran. Okay, kalau dalam fizik, sesaran ditentukan dengan cara macam mana, Iman? Masa awak belajar fizik, macam ni cara awak tentukan sesaran? Pakai rumus je ke and then terus bagi nilai dengan unit ke macam mana? Macam tu lah, kira. Okay, so untuk ADMAT, bila kita nak menentukan sesaran, kita akan pakai konsep yang mana kita mesti sebut dia punya jarak dan kita mesti sebut dia punya arah. Okay, maksudnya sesaran ni, kedua-dua ini termasuk dalam konsep vektor sebenarnya. Okay, benda yang kita dah belajar. Okay, lepas tu yang ketiga tentang sesaran yang kita nak belajar adalah bising sikit. Kita nak belajar melakar graf sesaran. Okay, so 3 benda yang kita nak tengok hari ni. Okay, jadi kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan sesaran. Awak boleh tengok gambar rajah. Selalunya kita tak pakai gambar rajah dalam buku teks kan, cikgu tulis kat whiteboard. Hari ni kita utilize sepenuhnya buku teks. Okay, so tengok gambar rajah ni. Okay, pada gambar rajah ini, okay, dia bagi tahu ada seorang murid bergerak daripada A, dia nak pergi ke C sebenarnya, tapi dia melalui B. Okay, apabila murid ini bergerak daripada A ke C tetapi melalui B, dia akan dapat jumlah jarak dia sejauh 7 meter. Okay, 3 meter tambah 4 meter. Okay, 3 tambah 4 dan awak dapat 7 meter. Okay, tetapi hakikatnya jarak sebenar daripada A ke C ini cumalah 6 meter sahaja. Konsep ni kita dah tengok dalam tajuk vektor. Okay, dalam tajuk vektor kita dah belajar dah. Yang ini adalah vektor, apa kita panggil dia? Ini vektor, ini adalah vektor paduan. Okay, mana kita tambahkan keseluruhan jarak vektor untuk mencari vektor dari titik awal ke titik akhir. Ini kita belajar dalam vektor. Okay, so konsep sesaran dalam ADMAT adalah first awak mesti tahu jarak, kemudian awak tahu arah. Kalau macam ni kan, titik mula dia A, titik akhir dia C. So dia punya jarak dia 6 meter, kita boleh kata murid ini bergerak 6 meter ke kanan A. Okay, ataupun kita boleh kata titik C ini berada 6 meter di kanan A. Nampak tak? Okay, ni kanan, kiri, atas, bawah. Ataupun dia boleh pakai utara, selatan, barat, timur. Terbalik. Timur, barat. Macam tu. Okay. So konsep sesaran mesti bagi tahu 2 benda tu. Mesti bagi tahu arah, mesti bagi tahu dia punya jarak. Arah dia bergantung. Bergantung pada keperluan soalan. Kadang-kadang soalan tu akan kata, okay, pergerakan dia adalah ke kanan, pergerakan ke kanan nilainya positif. Nilai sesarannya positif. So kalau dia bergerak ke kiri, nilai sesaran dia akan jadi negatif. Macam tu. Kalau dia bergerak arah yang berlawanan, dia dalam satu garis lurus je. Macam tu. Kalau dia bergerak arah yang berlawanan, dia dalam satu garis lurus je. Dia tak akan menyimpang naik atas turun bawah ke apa, tak ada. Dia dalam satu garis lurus sahaja. So itu konsep sesaran. Okay, seterusnya kalau macam ni kan, macam ni, dia ada satu garis lurus. Okay, tengok apa yang dia kata kat sini. Sepanjang satu garis lurus dari P, okay, bergerak 2 meter ke kanan dari P ke Q. Okay, 2 meter. So pergerakan 2 meter kat sini kan. Jadi cikgu akan tanda sini sebagai P.
Okay, kita anggap sini P, sini titik P, sini titik Q. Okay, jadi pergerakan 2 meter daripada P ke Q, okay, kemudian dia bergerak 5 meter ke arah kiri. Okay, P ke Q pergerakannya ke kanan, kemudian dia bergerak 5 meter ke kiri. Okay, daripada Q pergi ke R, ke kiri. Okay, jadi di sini yang cikgu cakap tadi. Okay, jika arah ke kanan diambil sebagai arah positif. Okay, maksudnya zarah tu bergerak daripada P, okay, bergerak dari P apabila dia berada di Q adalah 2 meter. Okay, kita akan baca sesaran dia sebagai nilai positif lah 2 meter. Tapi bila dia berada di R, dia bergerak daripada Q, dia pergi ke R, bergerak ke kiri. So awak akan baca sesaran dia sebagai negatif 5 kalau daripada Q, kalau daripada P kita panggil dia sebagai negatif 3. Okay, so kita tengok pada bentuk soalan. Dia bagi tahu arah mana yang sesarannya positif. Kalau dalam contoh ni, okay, arah kanan diambil sebagai arah yang positif, maksudnya daripada P, okay, main point dia adalah P bergerak ke Q, nilainya adalah 2 meter, positif sesaran dia. Okay, daripada P pergi ke R, sebab dia pergi ke R ni, dia pergerakan dia ke arah kiri, so nilai dia negatif. Sebab itulah dia punya sesaran dia adalah negatif 3 meter. Okay, so ada soalan tak setakat ni? Najwa, boleh faham Najwa? Boleh Ada sikit. siapa lagi ni? Hai Aida baru masuk. Okay, so nak tahu faham ke tak faham, kita tengok muka surat yang seterusnya. Kat sini dia ada bagi contoh dan ada bagi soalan. Okay, so kita akan tengok dia punya contoh dulu. Okay, awak perhatikan contoh yang dia bagi. Dia kata ada satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus melalui titik tetap O. Okay, so sekarang ni first kali awak tentukan titik tetap dia. Titik tetap dia adalah O. Kemudian dia mengambil arah ke kanan sebagai arah positif. Tentukan kedudukan zarah itu relatif kepada O. Okay, jadi awak catat kat sini O dia punya titik tetap. Ke kanan O nilai positif. Ke kiri O akan jadi nilai negatif. Okay, so jika sesarannya dari O ialah 10 meter. Okay, bila dia kata 10 meter, tengok macam mana dia buat jawapan. So 10 meter ni adalah nilai positif, maksudnya dia kata kanan sebagai arah positif. So tengok cara dia tulis jawapan untuk sesaran dia. Dia kata zarah tu sekarang berada 10 meter ke kanan O. Okay, dia bergerak daripada titik tetap O 10 meter, maksudnya pergerakan dia ke kanan. Sebab dia kata kanan ni sesaran positif. So sesaran dia bagi 10 meter. Okay, jadi dia bergerak ke kanan sejauh 10 meter. Okay, untuk soalan B pula negatif 8. Kalau tadi ke kanan, okay, ke kanan adalah positif, maksudnya bila sini negatif 8, nilai sesaran negatif, so dia bergerak ke kiri. Jadi zarah tu berada 8 meter ke kiri O. Okay, untuk yang C 0 meter. 0 meter maksudnya zarah tu tak bergerak. Kan? Itu secara logiknya lah. Tak ada nilai sesaran. Sifar. Okay, bila sifar maksudnya zarah tu tak bergerak, so zarah tu berada di O. Okay, so sekarang kita cuba buat penilaian kendiri satu. Awak salin soalan ni nanti dalam awak punya buku tulis. Okay, sekarang kita akan cuba nak jawab untuk soalan penilaian kendiri satu. Okay, dia bagi suatu zarah, masih lagi perkataannya zarah kat sini, bergerak di sepanjang garis lurus melalui satu titik tetap A. Okay, jadi sekarang titik tetap dia adalah A. So awak tulis dekat sini A. Okay, A. Okay, dengan mengambil arah ke atas sebagai arah positif. Dia guna atas dengan bawah pula ni. So cikgu ke bawahkan sikit lah A ni. Okay, jadi A ni cikgu buat kat tengah, sini A. Okay, ke atas adalah sesaran positif. Maksudnya ke bawah adalah negatif. Ingat dia satu garis lurus tau. So kalau positifnya atas, negatifnya adalah bawah. Kalau positifnya tadi kanan, so negatifnya adalah kiri. Satu garis lurus. Dia tak akan bengkok garisan tu. Okay, next dia kata tentukan kedudukan zarah itu relatif pada A jika sesarannya dari A ialah, okay, first kali 6 meter. 6 meter adalah sesaran yang positif. So sekarang ni zarah itu berada pada, apa jawapan dia? Okay, zarah berada 6 meter. Sebab 6 meter ni positif, so arah atas positif kan? So 6 meter di atas A. Okay, macam mana pula untuk B? Untuk B cikgu nak dengar jawapan daripada Alia. B Alia, negatif 13 meter. So apa kedudukan zarah tu? Apa ayat yang kita nak tulis?
Zarah berada 13 meter di Mhm. bawah Bawah? bawah Bawah A. A. Okey, so betul. Jadi negatif 13 kan, maksudnya kedudukan Zarah tu, Zarah berada 13 meter di bawah A. Okey, perlu tak kita tulis negatif? Zarah berada negatif 13 meter di bawah A, perlu atau tak? Aiman, perlu tak Aiman? Tak. Kenapa? Kenapa tak perlu? Sebab kita dah mention di bawah A. Kita dah bagi tahu di bawah. So di bawah ni, okay, perkataan di atas, perkataan di bawah, dia dah memberikan nilai sesaran tu positif dan juga negatif. Okay, dah ada perkataan dah kat situ. Okay, soalan C, 1/2M. Okay, Aida. Apa ayatnya Aida kalau kita nak bagi tahu kedudukan Zarah? Bila dia Zarah bagi sesaran berada 1/2? Okay. Zarah Okay, berada Zarah 1 berada per 2 M di atas A. Okay, 1/2 meter pandai di atas A. Okay, good. Okay, so kedudukan Zarah dia berada 1/2 meter di atas A. Okay, ada soalan tak? PK1 ni, boleh faham tak? Okay, kalau tak ada soalan, kita proceed dengan menentukan sesaran suatu Zarah dari satu titik tetap. Okay, maksudnya lepas ni kita akan jumpa soalan yang lagi panjang. Boleh uncak dengan soalan sebelah, nampak tak? Panjang. Okay, so kita tengok contohnya, dia bagi dekat sini. Okay, dia kata ada satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus melalui satu titik tetap O. Sesaran zarah itu diberi. Nampak dia bagi rumus untuk sesaran. S sama dengan T kuasa 2 tolak 4T. Okay, dengan T ialah masa dalam saat lepas melalui O. Ambil arah ke kanan O sebagai arah positif. So, kita kena catat yang tu dulu. Okay, O titik sini ke kanan dia positif. Ke kiri dia akan jadi negatif. Okey, kemudian rumus sesaran yang dia bagi S sama dengan T kuasa 2 tolak 4T. Okey. Cari sesaran zarah itu dari O pada T1. Okey, T1 maksudnya masa dia T1. Okey, jadi bila T1 awak gantikan sahaja nilai 1 dekat dalam persamaan. Okey, gantikan nilai 1. Sekarang ni S, okey awak tak tahu berapa. Okey, T gantikan dengan 1. So 1 kuasa 2 tolak 4 darab 1. Jadi kat sini kita dapat 1 tolak 4, kita dapat negatif 3. Bila sesaran negatif 3, jadi macam mana kita nak jawab sesaran zarah tu dari O? Awak tak boleh jawab simply negatif 3-nya tau. Ini adalah fizik. Bila at math, awak kena kata, okey, zarah berada berada 3 apa? Gigi. Gigi 3 meter di kiri. Kena jawab macam tu jawapan akhir dia. Okey, betul tak? Tengok kat atas. Betul. Tengok. Okey, sama juga macam dia surah awak buat T4. Okey, so gantikan awak dapat sifar. Bila sifar maksudnya zarah tu berada di O. Kena ada dia punya conclusion bawah tu. Okey, lepas tu bila ganti dengan T6, masukkan 6 dekat dalam persamaan, awak dapat nilai dia 12. So 12 ni positif, jadi ke kanan O sebab kanan positif, kiri negatif. Okey, kemudian soalan B. Soalan B, dia kata cari masa apabila zarah itu berada 5 meter ke kanan O. 5 meter ke kanan O, jadi awak akan tentukan dulu sesaran tu positif ataupun negatif. Okay, 5 meter ke kanan O, Najwa. Sesaran dia positif ke negatif Najwa? Positif. Pandai, betul, positif. Okey, sebab dia kata 5 meter ke kanan, nilai kanan adalah nilai positif. So, sesaran dia adalah sesaran dia adalah 5 positif. Okey. So, kalau kat sini nampak dia ganti, dia letakkan nilai S dia sebagai 5, kemudian dia cari menggunakan kaedah EQN. Dapat nilai negatif 1 dengan 5. Okey, tapi kenapa dia pilih 5 saja? Kenapa dia tak pilih negatif 1? Rasanya kenapa? Ini kita tanya orang lelaki dia tahu logik. Kenapa Main? Kenapa dia tak pilih negatif 1? Kenapa dia pilih 5 je?
Dia kata ke kanan sebab tu ambil positif. Eh. Tahu? Tak, kanan kiri tu nilai sasaran. Ini masa. Masa tak boleh negatif. Kita tak ada nilai masa negatif 1, negatif 2, negatif 3 tak ada. Dalam fizik juga tak tahulah kalau ada. Tapi untuk MAT secara logiknya masa tiada nilai yang negatif. Kalau negatif tu macam kita patah balik satu saat ke belakang. Tak logik. Masa ambil nilai T lebih besar daripada sifar. Jadi kalau awak tinggalkan jawapannya di sini sahaja, T sama dengan negatif 1 atau 5, and then awak tak dapat full mark. Sebab jawapan akhir mesti awak kena berikan nilai T yang positif. Okay, sebab dia masa. So mesti T positif. Okay, so soalan last selalunya dia akan tanya gambarkan kedudukan zarah. Okay, bila dia suruh gambarkan kedudukan zarah, okay, maksudnya awak kena bagi dalam bentuk yang ni. Gambar rajah bernombor ni kena bagi dalam bentuk yang macam ni. Okay, pasal perhatikan kat sini. Nampak tak? Sini sifar. Sifar ni adalah nilai waktu zarah tu berada betul-betul pada O. Okay, titik tengah dia O kan? So zarah tu berada pada O, so sini sifar. Bila dia ke kanan, nampak tak? Semuanya nilai positif. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ni ini adalah nilai sesaran. Okay, yang ke kiri semua sesarannya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay, kemudian awak perlu tanda lah sebab dia kata soalan ni dia nak, okay, awak gambarkan kedudukan T sifar ke T5. Okay, maksudnya awak kena kira satu-satu. Bila T sifar, sesaran dia sifar. So dia duduk sini. Nampak ni tanda T sifar, dia letak kat situ. Okay, T2. Okay, sesaran dia negatif 4. Kenapa dia tak buat T1? Sebab T1 dia dah kira tadi T1 dah kira. Okay, kat soalan atas. Okay, so kat soalan atas saya negatif 3. Jadi dia letak sini negatif 3. Dia terus sambung dengan T2. T2 kira dapat negatif 4, jadi tanda. T3 kira dapat negatif 3, tanda. Okay, T5 kira dapat 5. So tanda. Itu je cara untuk gambarkan kedudukan dia. Okay, so benda itulah yang kita nak buat dalam latihan penilaian kendiri 2. Ini dia punya rumus untuk sesaran. Okay, untuk kita pilih sikit. Macam pakai sebelah. Okay. Ambil arah kanan O sebagai arah positif. Okay, jadi yang tu tulis dulu. Sesaran positif. Maksudnya ke kiri O sesaran negatif. Okay, cun. So soalan yang pertama, cari sesaran zarah itu dari O pada T1. Apa step yang kita kena buat? Gantikan T ni ke dalam persamaan. Okay, soalan PK2, soalan 1, A nombor 1. Okay, so dia punya rumus dia adalah S sama dengan 3T tolak T kuasa 2. Okay, jadi apabila T sama dengan 1, okay, maka S sama dengan 3, gantikan T dengan 1, tolak 1 kuasa 2 sama dengan 3 tolak 1, so kita dapat 2. Jadi sesaran dia adalah 2. So kena buat kesimpulan. Kesimpulannya, okay, zarah berada 2 meter di kanan O. Okay, mesti tulis kesimpulan macam tu. Jangan tinggalkan jawapan dia sampai kat 2 saja. Mesti sampai yang kat hujung ni. Ini baru betul. Okay, Alia dah siap Alia? Dah. T2. Dah. Okay, Alia dapat berapa T2? Najwa? Najwa T3 dapat berapa Najwa? Sabar belum. Alia belum bagi dia punya ayat. Apa ayat dia? Ayat last dia. Dia cakap apa? Zarah berada dapat sesaran positif ni. Positif adalah berada di kanan O. O ke kanan positif. So dia berada 2 meter di kanan O.
Okay, next. T3. Najwa, T3. Dapat berapa Najwa jawapan? Sifar. Kosong. Dapat sifar. Okay, pandai. So bila sifar, apa maksudnya? Berada DO. Zarah DO. berada? Pandai, betul. Betul. Zarah berada DO. Okay, tepat sekali jawapan tu. Okay, last sekali Aida. T4 Aida. Dapat Dapat berapa Aida sasaran? -4. Jadi ayatnya Zarah berada? 4 meter di kiri O. Yes, betul. Pandai. Okay, soalan B. Dia suruh gambarkan kedudukan zarah relatif itu pada O pada satu garis nombor bagi setiap saat dari T sifar ke T4. So soalan dia daripada T sifar ke T4 kan. Kita dah ada kat sini daripada T1 sampai T4. So kita akan cari T sifar je lah. Okay. So kita lukis dulu garis nombor dia. Tengah-tengah ni letak O. Okay, so tengah-tengah ni buat O. Okay, jadi sini sasaran yang positif 1, 2, 3, 4. Okay. And then negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay, jangan lupa nak panah ke kiri. Okay, dah ada nak panah kanan, ada nak panah kiri. Lepas tu unit dia adalah, ini adalah sasaran dalam meter. Okay. Dan kita akan tandakan untuk masa. T sifar kita belum ada lagi nilai T sifar, jadi kena kira. Okay, so T sifar, kejap dik. Kejap lagi. So 3 dan golongan sifar tolak sifar kuasa 2. So maksudnya sasaran dia sifar lah. Okay. So T sifar dekat sifar. So sini T sama dengan sifar. Tanda je. Titik. Okay. Lagi T1. T1 tadi dia duduk kat 2. So sini soalan nombor 2 cikgu tinggalkan. Cikgu nak awak jawab and then awak screenshot hantar kat cikgu soalan nombor 2. Sebab senang lah kan, dah mudah lah kan, dah boleh dah ni. 4 orang dah boleh jawab ni bagus. Okay, kita buat yang seterusnya, yang last sekali. Yang last. Sekejap adik, yang last. Okay, so yang last, nak yang last punya bosa ke dapur. Sekejap sayang. Okay, so last kali kita akan pakai kaedah graph. Graph ni kita lakar je, tak susah pun, kita lakar saja. So kita tengok contoh yang dia bagi dulu. Okay, ada satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus melalui satu titik letak O, sasaran, okay, diberi, ni rumus sasaran. S sama dengan T2 tolak 2T. Okay, so cari masa zarah itu kembali semula ke O, lakar graf sasaran masa bagi gerakan zarah bagi sifar T3. Okay, so apabila zarah itu kembali ke O semula, okay, dia kembali ke O semula, maksudnya dia berada di titik mula dia kan kat O kan. So sasaran dia sifar, jadi dia kira kat sini, dia masukkan kat dalam rumus. Sasaran adalah T kuasa 2 tolak 2T. Okay, so dia dapatlah masa dia sifar atau 2. Okay, jadi zarah tu kembali ke O semula pada T2. Okay, kat sini. Dia tanda lah, dia buat dalam bentuk apa? Satah kates. Lagi kat sini. Cari masa. Okay. Lakar graf sasaran masa. Okay, daripada sifar sampai 3. Okay, sebab itulah lepas tu dia kira setiap satu tu. Okay, dia kira T2 sini. So bila T sifar, S dia pun sifar. Jadi dapat yang sini. Dia plot. Okay, lepas tu titik minimum. Macam mana dia boleh dapat titik minimum ni? Nampak tak? Sini ada jarak. Okay, sini ada jarak daripada sifar sampai 2. Okay, jadi dia bahagikan 2. Dia tambahkan sifar dengan 2. Dia bahagi 2 dapat yang tengah-tengah kan? So dia dapat nilai T1. So bila dapat T1, dia tahulah titik minimum kat sini sebagai lengkung. Sebab asal daripada O, kemudian bila saat yang kedua ni, dia pergi ke O balik. Okay, jadi kat mana kedudukan dia masa saat yang pertama? Itu yang dia lepas tu dia dapat titik minimum. Okay, tapi dia power lah kat sini, dia boleh terus tentukan titik minimum kan, hebat lah. And then T2 dia dah cari, T1 cari. Sebenarnya kalau kita T1 pun okay kak, cari je. Kalau nak senang kan, daripada sifar sampai 3 ni sekarang, kita buat
T sifar, T1, T2, T3. And then kita plot. Senang, kita buat macam tu je, lagi better. Tak payah nak benda-benda ngarut macam ni. Okay, so T3 dia dapat 3. Dia plot. Okay, jumlah jarak. Jumlah jarak tengok sesaran sebab sesaran dah terus bagi meter. So kalau perhatikan kat sini, daripada titik asal, dia pergi ke 1, dia turun 1 kan. Okay, so 1. And then dia naik atas balik, so dia naik 1. And then dia naik terus sampai atas, so dia naik 3. Jadi jumlah jarak dia adalah 5 meter. Kira macam tu pakai graf. Okay, jarak dilalui dalam saat ketiga. Saat ketiga maksudnya kawasan yang ni je. Ini sahaja saat ketiga. Okay, daripada 2 pada sifar kan, titik sifar ni naik atas. So jarak dia hanyalah 3 meter sahaja. Okay. So kita try buat soalan 1. Okay, kita try buat soalan 1 untuk penaikan diri 3. Ada satu zarah bergerak pada suatu garis lurus melalui satu titik letak O. And then dia bagi sesaran. Okay, dia bagi sesaran zarah itu dari O pada masa T saat selepas melalui O. Diberi oleh, okay, lepas tu dia bagi rumus. Ini rumus yang kita akan pakai. Dengan melakar graf sesaran masa bagi gerakan zarah. Sebenarnya kat sini dia dah bagi clue tau. Graf dia adalah sesaran masa. Maksudnya, awak buat graf kejap lagi. Okay, awak buat graf kejap lagi. Paksi X ni adalah masa T. Atas ni adalah dia punya sesaran. Meter. Okay. So T ni saat lah kan? T saat. Okay. So sini saat. Okay. And then 2 masa apabila zarah itu melalui O. So sini titik mula dia lah, sini titik O. Di sini O So 2 masa apabila zarah melalui O, maksudnya awak kena gantikan S ni sekarang dengan O. And then secara logiknya sebab rumus ni adalah rumus kuadratik. Jadi awak akan dapat 2 nilai T. Okay, so jom kita transfer dulu, kita gantikan S sama dengan O sebab dia melalui O, bila melalui O dia berada di O jadi sesarannya adalah sifar. Okay, so kita ganti T4T tolak T2 tolak 3 sama dengan sifar. Okay, nak cantik, nak masuk EQN kan, so susun negatif T2 tambah 4T tolak 3 sama dengan sifar. Okay, buat EQN, jangan lupa mesti keluarkan T tolak dulu. Okay, step ini mesti buat. Kemudian baru kita akan keluarkan T1 apa, T2 apa. Cikgu lagi prefer buat macam ni lah. So awak tak akan tertulis X. Sebab kalau kita pakai kalkulator, kita akan tertulis X. Okay. So Aiman, kira Aiman, EQN dia Aiman. Cikgu tak boleh tekan kalkulator ni. Ada orang tengah E. Negatif 1, 4, negatif 3. ABC. Okay, berapa Aiman? X1. T1 berapa? T1. 1. T1, 1. Okay, T2? 3. Okay, betul. Okay, jadi kedua-dua nilai masa ni kita boleh ambil kan? Okay, jadi kita tanda. Kita buat sini 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Buat lebih sikit. Okay, so kita akan plot yang melalui sesaran sifar. Okay, maksudnya dia berada dekat atas sini. T1 dan T3. Okay. So 2 masa kita dah bagi jawapan dah. Kita just fill in je dekat sini. 1, 3. Okay, 3. So inilah jawapan dia. T1 dengan T3. Kalau awak nak lebih kemas lagi, awak boleh buat kesimpulannya T sama dengan 1, 3. Boleh je. Nak tinggal macam ni pun dia terima. Nak buat lagi pun dia terima. Benda sama. Okay, so soalan tu dah siap. Okay, 2 masa. Sekarang kita pergi ke jumlah jarak yang dia lalui dalam tempoh sifar sampai T3, sifar sampai T5. So kita dah ada T1, T3, jadi kita kena buat yang untuk ini sifar dengan 2 dulu Okay, so kita buat yang tu dulu. Okay, ni tadi soalan A. Okay, kita buat soalan B. 1. Okay, sifar kurang sama dengan T kurang sama dengan 3. So kita start dengan T sifar. Jadi bila T sifar S sama dengan 4, masukkan nilai sifar tolak sifar kuasa 2 tolak 3. So ni cancel sebab sifar. Jadi S dia negatif 3. Maksudnya kita kena extend lah sekarang graf kita. Kena extend. Negatif 1,
negatif 2, negatif 3. Okay. So T sifar, apa pula? Ini masa apa cikgu ni? S kat sini lah. Negatif 1, negatif 2 kan? Negatif 3. Okay. So kita plot T sifar, maksudnya T sifar S negatif 3. So dekat sini lah. S negatif 3, T sifar. Okay. So T1 dah ada, T2. Untuk T2, kita kena kira T2 pula. So T2 S sama dengan 4 dan kurungan 2 tolak 2 kuasa 2 tolak 3. So ni kita dapat apa? 8 tolak 4, 4 tolak 3, 1. Kalau cikgu salah kira kita tahu cikgu kecongak ni. Okay, so S kita adalah 1. Okay, kita kena buat bahagian S pula. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi T2. T2, so dekat sini T2 S1. Dekat sini. Salah kat sini. Apa cikgu? Dekat sini. Okay, T2 S1. Okay, betul. Dah cantik lah. Jadi dia nak jumlah jarak. Okay, soalan dia nak jumlah jarak. Kita dah complete dah daripada sifar sampai 3 semua dah ada. Sifar 1, 2, 3. Kalau kita buat dia punya plotting graph, kalau kita lakar graph kita, kita akan dapat macam ni lah lebih kurang. Cantik sih. Bangga dengan diri sendiri sekejap. Okay, so dah siap. Kita kira jarak, itu yang penting. Jarak sebenarnya, bukannya cantik tak cantik graf. Kita tahu jarak, jumlah jarak. So sini, daripada sini ke sini, berapa jarak dia? 1, 2, 3. So sini ada 3 meter dah. Naik 1 meter, pergi sini lagi 1 meter. So jumlah jarak dia adalah jumlah, ni sayang. Jumlah jarak sama dengan, okay, sini 3 meter jarak dia. So 3 je sayang. Mama tak tahu kat mana awak yang buat. Sini 1, sini turun bawah 1 lagi. So 3 tambah 1 tambah 1. Okay, kejap lagi Mama buat roti bakar ya. So jumlah jarak dia 5 meter. Okay, so soalan B2. Okay, B2. Jangan gagap meja. Bergegur meja Mama. Kan? Kan dah tergolek, gedung-gedung. Allah, jadi batu. Awak jadi batu, Mak tak sumpah pun. Okay, soalan B2. Okay, B2. Sifar kurang daripada T kurang daripada 5. Okay, so kita kena extend. Kita kena buat T4 dengan T5 je sekarang. Okay, so T4, buat step yang sama. Gantikan ke dalam rumus S. So 4 tolak 4, alamak kuasa 2 tolak 3. Wih, dahsyat ni. 4, 16 tolak 16 tolak 3, dapat negatif 3 balik. Kan? Okay. So T4 yang kita tanda, T4 kat sini negatif 3. So T4 negatif 3. 3 kat sini. Jadi kat sini lah kalau kita plot. Okay. Next kita kira T5 kita belum kira lagi. So kita kira sekejap lah. Lepas ni Mama buat roti bakar lah, sabar. S sama dengan 4, 5. Oh, tengah hari makan nasi kat Angah, tengah hari makan roti bakar. Tolak 3. So 4 darab 5, 20 tolak 25, negatif 5 tolak 3, negatif 8. Kalau cikgu salah kita tahu. Cikgu congak. Kan seronok sendiri di sekarang. Syok sendiri. Awak kena extend lagi Negatif 8 kot. Jauh. Cikgu nak extend tak muat lah. Boleh. Kita boleh naik atas. Betul. So kita boleh hilangkan keburukan ini. Okay. So sini negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ya Allah jauhnya. Negatif 7. Sini negatif 8. Okay. So T5 negatif 8. T5 duduk mana? T5 kat sini. Turun. Okay, so kat sini. Jadi kalau kita sambung graf kita, dia jadilah begini. Ya Allah, kenapa tiba-tiba graf hijau?
Boleh untuk sketch pakai ni yang Okay, so kita pergi ke jumlah jarak. Jawapan akhir. Allah, color pun salah ni. Okay, kita pergi ke jumlah jarak. Jumlah jarak adalah sama dengan, okay. Berapa? Cikgu nak kena tanya ni jumlah jarak dia berapa? Tadi siapalah Saiman ni? Alia, berapa jumlah jarak dia Alia? Aktif duk he. Terleka masak, sabar je lah cikgu. Masaklah sangat aktif tu. Okay, Alia dapat kira belum Alia? Tengah kira. Tengah kira, bagus. Awak sebenarnya Alia tambahkan yang daripada T4 dengan T5 je. Sebab daripada sifar sampai 3 kita dah ada jawapan. Ini lah. So nanti kita tambah yang ni, tambahkan dengan jarak daripada start daripada T4 ni. Sampai sini. Jarak yang ni je Alia kena kira, yang kali jauh. So sini 5 meter dah. Okay, tambah. 3 tambah 5 cikgu. 3 betul. So dapat berapa? So tambah 3 tambah 5 lagi Okay, so total dia berapa? Jatuh lagi. Total dia 13 kan? 5, 10 tambah 3, 13. Okay, cun. Ya alah, nanti mama marah tangga tu Okay, so dah siap. Senang je. Adik kejap. Kalau dah siap, kalau dah siap waktu bakar, baik. Okay, so soalan nombor 2 ni pun awak buat, lepas tu screenshot Jadi ada 2 homework. Okay, homework yang pertama adalah soalan nombor 2 ini. Okay, muka surat 215, penilaian kendi 2, soalan nombor 2. Ini homework yang pertama. Homework yang kedua adalah muka surat 216, PK3, soalan nombor 2. Okay, so cuba siapkan. Kalau ada apa-apa masalah boleh contact dengan cikgu Okay, so itu saja. Ada apa-apa soalan tak? Aiman, okay Aiman? Cikgu nak go through seorang-seorang hari ni. Okay Aiman? Okay je. Okay, betul? Betul. Okay, Alia okay Alia? Okay. Okay, Najwa okay Najwa? Dapat Najwa? Okay. Syawal, Aida? Baguslah Aida ni, cikgu dah muncul sini. Boleh Aida semalam ada ke dalam kelas Aida? Ada Ada, tapi lambat sikit. Kan lambat sikit kan? Okay. Betul. Okay, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab join PDPDR cikgu. Yang tak join tu lambat sikit lah. Cikgu nak upload ke YouTube saja. Cikgu busy hari ni. Semalam pun cikgu tak upload lagi. Okay, so kita bagi privilege pada yang join lah untuk siapkan homework. Okay, so itu saja. Terima kasih semua. Bye. Jumpa lagi next Terima kasih week. cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Bye-bye. Take care. Okay. Sekejap. Satu ni. Okay, seterusnya cari jumlah jarak yang dilalui oleh Zarah itu dalam 3 saat yang pertama.